Sejarah penubuhan Parti Amanah Negara. Untuk memahami bagaimana boleh tertubuhnya Parti Amanah Negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui sejarah politik Malaysia bermula tahun 2013. Pilihan Raya Umum ke-13 yang diadakan pada 5 Mei 2013 menyaksikan populariti Barisan Nasional semakin merosot. BN hanya mendapat 47% undi popular, manakala Pakatan Rakyat telah berjaya mendapat 53% undi popular. Majoriti pengundi bukan Melayu telah menolak BN pada PRU 2013. Bagaimanapun, BN masih terselamat kerana mendapat undi dari orang Melayu di luar bandar dan Kedah. BN sedar jika Pakatan Rakyat yang dianggotai Keadilan, PAS dan DAP tidak dipecahkan, Pakatan Rakyat akan semakin kuat dan boleh menewaskan BN pada PRU akan datang. Jadi, BN mula mengatur strategi untuk melemahkan Pakatan Rakyat melalui kaedah pecah dan perintah. Apa langkah seterusnya? Our third and final step. Divide Timpera. Siapa yang kau nak divide and conquer ni? Datuk Seri Najib Razak yang memimpin BN pada waktu itu mula mengadakan hubungan pintu belakang dengan sekumpulan ulama PAS. Antara umpan yang digunakan BN untuk mengajak PAS bersamanya ialah BN akan membenarkan Kelantan melaksanakan enactment hudud dan meminda RUU 355. Sebahagian ulama PAS termakan umpan itu. Dalam masa yang sama, Parti Keadilan Rakyat juga dilemahkan apabila Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Razak telah melantik Datuk Seri Syafiee Abdullah menjadi pendakwa raya untuk merayu kes liwat 2 di Mahkamah Rayuan. Sebelum itu, Mahkamah Tinggi pada 9 Januari 2012 telah melepas dan membebaskan Anwar dari kes liwat 2. Namun pada 7 Mac 2014, Datuk Seri Anwar telah didapati bersalah oleh Mahkamah Rayuan dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Parti Keadilan Rakyat telah kehilangan ketuanya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk anda mendapatkan lebih banyak video terkini daripada kami. Selepas Datuk Seri Anwar dipenjarakan, pergolakan dalaman Pakatan Rakyat terus membesar di mana dalam krisis langkah kajang, Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang tidak bersetuju Datuk Seri Wan Azizah dilantik menjadi Menteri Besar Selangor. PAS menghantar 3 nama calon Menteri Besar ke Istana Selangor dan akhirnya Sultan Selangor mengumumkan Datuk Seri Azmin Ali dilantik sebagai Menteri Besar Selangor menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Strategi BN untuk melemahkan Pakatan Rakyat semakin berjaya apabila hubungan antara PKR, PAS dan DAP semakin renggang. Ibarat retak menanti belah. BN sedar Pakatan Rakyat yang popular di kalangan pengundi bukan Melayu boleh dilemahkan jika PAS bertegas melaksanakan hudud di Kelantan. Untuk itu, Kerajaan Malaysia pada waktu itu melalui Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Jamil Khair telah mengeluarkan kenyataan bahawa Kerajaan BN akan menyokong mana-mana negeri yang ingin melaksanakan hudud. Hubungan antara DAP dan PAS semakin tegang kerana isu hudud Kelantan. Sebahagian pemimpin PAS merasakan Presiden PAS telah masuk dalam perangkap BN kerana bertegas mahu melaksanakan hudud, sedangkan banyak lagi proses perlu dilalui sebelum Kelantan boleh melaksanakan hukuman hudud di negeri itu. Kalau kita tegur Presiden, Tobik Raisu tak wala. Hina ulama. Macam-macam. Timbala Presiden, buat pakai dia kutu. Datuk Ustaz sebagai naik Presiden orang lain. Adakah dia ni bukan pimpin lepas? Adakah Presiden saja yang pimpin lepas? Saya nampak, sepanjang saya lihat pemerhatian saya, senjata yang paling ampuh untuk nak pecahkan Pakatan tak ada lain kecuali hudud. 3 Jun 2015, Dewan Ulama PAS telah meluluskan sebulat suara usul supaya PAS memutuskan hubungan dengan DAP. Pada pemilihan PAS tahun 2015 itu juga, sejumlah besar pemimpin PAS yang kuat mempertahankan Pakatan Rakyat telah ditewaskan. Golongan ulama yang pro kepada UMNO
telah memenangi pemilihan PAS pada tahun itu. Antara nama besar PAS yang tewas dalam pemilihan itu adalah Haji Muhammad Sabu, Dr. Mujahid Yusof, Dr. Zulkifli Ahmad, Khalid Samad dan ramai lagi pemimpin PAS yang dilihat progresif telah dikalahkan oleh geng ulama PAS. Strategi BN untuk memecahkan Pakatan Rakyat akhirnya berjaya direalisasikan pada Jun 2015. BN bukan sahaja berjaya memecahkan Pakatan Rakyat, tetapi mereka juga berjaya memporak-perandakan PAS. Sebahagian besar ahli PAS pada waktu itu tidak dapat memahami perangkap BN kerana terlalu taksu pada ulama PAS. Kalau dari segi menghafal, dari segi fasih hadis Quran ni hebat. Tapi fiqhul waqi', fiqh of reality ni, understanding of reality fail. Pemimpin dan ahli PAS yang mahu meneruskan perjuangan Pakatan Rakyat telah digelar munafik dan jebon oleh mereka. Selepas pemilihan PAS tahun 2015, hubungan PAS dan UMNO semakin mesra. Ada pemimpin PAS pada waktu itu tanpa segan dan silum mengaku telah menerima duit dari pemimpin UMNO untuk membiayai aktiviti mereka. Sebahagian lagi ahli PAS telah dapat melihat dengan jelas bagaimana PAS telah masuk dalam perangkap BN dan perlunya sebuah wadah baharu yang lebih progresif dan sesuai dengan keadaan Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang majmuk. Bagi kumpulan ini, PAS telah menyeleweng dari perjuangan sebenar mereka apabila sanggup bersekongkol dengan BN yang korup. Maka lahirlah NGO Gerakan Harapan Baru yang ditubuhkan oleh sebahagian pemimpin dan ahli PAS untuk meneruskan perjuangan Islam sebagai agama yang membawa rahmat untuk semua, sebagaimana prinsip rahmatan lil alamin yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Pada 15 Ogos 2015, satu seminar yang dipanggil Nadwah Ulama Nada Jadidah, singkatannya NUNJI, yang menghimpunkan ulama Nusantara dan antarabangsa seperti Dr. Siddiq Fazil, Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan ramai lagi ulama telah membentangkan pelbagai kertas kerja mengenai hala tuju politik Islam di Malaysia. Seminar ini yang dihadiri oleh penyokong PAS dan ahli dari pelbagai NGO Islam telah mendesak supaya sebuah parti politik Islam baru ditubuhkan di negara ini. Program turun padang yang dianjurkan Gerakan Harapan Baru ke seluruh negara juga mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Ribuan penyokong perjuangan Islam di negara ini turun membanjiri setiap program yang dijalankan oleh NGO Gerakan Harapan Baru. Mereka juga mendesak supaya sebuah parti politik Islam baru yang lebih progresif dan berintegriti ditubuhkan segera bagi meneruskan perjuangan Islam di negara ini. Pada 16 September 2015, lahirlah sebuah parti Islam baru yang diberi nama Parti Amanah Negara atau singkatannya Amanah. Majlis pelancaran parti ini telah diadakan di Shah Alam dan dihadiri oleh ribuan penyokong. Tema Amanah Progresif dan Peduli telah diperkenalkan. Tuan Haji Muhammad Sabu dilantik sebagai Presiden Amanah dan Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dilantik sebagai Penasihat Umum Amanah untuk menggerakkan parti ini. Tanpa melengahkan masa, pada 22 September 2015, Amanah bersama-sama dengan Parti Keadilan Rakyat dan DAP telah menubuhkan Pakatan Harapan bagi menggantikan Pakatan Rakyat. Begitulah bagaimana sejarah ringkas Amanah ditubuhkan sebagai sebuah parti Islam yang lebih progresif, inklusif, moderat dan sesuai dengan negara ini yang bersifat majmuk. Tema Rahmatan lil Alamin menjadi teras perjuangan Amanah sehingga ke hari ini.